nama-nama ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Muhammad Hazman Fikri. Yang kedua ialah Muhammad Izzat Kamil. Yang ketiga ialah Muhammad Haziq Azim. Yang keempat ialah Syabil Fakri. Isi kandungan. Terdapat 7 isi kandungan. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua ialah latar belakang. Yang ketiga ialah tokoh aliran. Yang keempat ialah fahaman aliran. Yang kelima ialah isu yang terkait. Yang keenam ialah kesimpulan. Yang ketujuh ialah rujukan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aziz Azim bin Abdul Rahman dari kelas DPA 2D. Hari ini saya ingin membincangkan tentang Al-Qadariyah. Al-Qadariyah merupakan salah sebuah aliran pemikiran yang terawal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Aliran Al-Qadariyah atau juga dikenali sebagai mazhab Al-Ikhtiyariyah yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi dikatakan menjadi lawan kepada aliran Al-Jabariyah atau Al-Mujbirah yang dipelopori oleh Jam bin Safwan. Al-Qadariyah juga merupakan aliran falsafah dalam Islam yang pertama dan ia menjadi lakab kepada aliran yang kemudiannya dikenali sebagai Al-Mutazilah. Dikatakan aliran ini pada asalnya daripada aliran Al-Murji'ah, khususnya yang mengatakan Al-Irja dalam Al-Iman dan Al-Ikhtiyar dalam Al-Amal. Mereka dikatakan mengasingkan diri daripada Al-Murji'ah Al-Qalisah kerana mereka tidak mengakui pendapat golongan tersebut dalam bidang politik Al-Siyasah semata-mata. Walaupun aliran ini telah lama pupus di telan masa, namun pengaruh dan kesan pemikirannya masih kelihatan wujud dalam pemikiran minoriti umat Islam pada masa kini di dunia Islam maupun di alam Melayu. Kebanyakan pengkaji bersependapat bahawa kedua-dua aliran Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah yang saling bersaing ini muncul pada akhir zaman Bani Umayyah. Bagaimanapun, menurut Abdul Al-Hamid Al-Hifni, Al-Qadariyah telah muncul dalam Islam semenjak zaman Nabi SAW lagi. Syam dikatakan salah satu pusat gerakan aliran Al-Qadariyah pada zaman Bani Umayyah. Ia berpunca daripada perselisihan mereka mengenai persoalan agama yang berhubung kait dengan pemikiran politik Islam, iaitu isu kepimpinan imamah atau khilafah. Assalamualaikum, nama saya Syabil Fakri bin Samsuri dari kelas DPH 2D. Nombor kad matrik saya ialah DPH 20202561. Di sini saya ingin berkongsi kepada rakan semua tentang latar belakang sejarah Qadariyah. Pengertian aliran Qadariyah berasal dari bahasa Arab, iaitu dari kata qadarah yang bermaksud kemampuan dan kekuatan. Sedangkan pengertian menurut terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahawa segala tindakan manusia tidak terintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahawa setiap orang mencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat difahami bahawa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Asal usul kemunculan aliran Qadariyah mula-mula timbul pada tahun 70 Hijrah bersamaan 689 Masihi. Tokoh utama Qadariyah adalah Ma'bad Al-Juhni Al-Bisri dan Ja'ad bin Dirham dan Ghailan Al-Dimashqi, iaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 hingga 705 Masihi. Kedua tokoh inilah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Semasa hidupnya, Ma'bad Al-Juhani berguru dengan Al-Bisri sebagaimana Washil bin Ada', tokoh pendiri Mu'tazilah. Oleh itu, Ma'bad termasuk tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi. Selain itu, Ghailan Al-Dimashqi tinggal di Damaskus. Ia seorang ahli pidato sehingga banyak orang yang tertarik dengan kata-kata dan pendapatnya. Ayahnya menjadi Maulana Uthman bin Affan. Kedua-dua tokoh Qadariyah ini didapati terbunuh. Ma'bad Al-Juhani mati terbunuh dalam pertempuran melawan Hajjaj pada tahun 80 Hijrah. Ia terlibat dalam dunia politik dengan mendukung Gubernur Sajistan Abdul Rahman Al-Ash'ats menentang kekuasaan Bani Umayyah.
Sedangkan Ghailan al-Dimashqi dihukum bunuh pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik 105 hingga 125 Hijrah, bersamaan 724 hingga 743 Masihi. Khalifah dinasti Umayyah ke-10. Hukuman bunuh atas Ghailan dilakukan kerana ia terus menyebarkan fahaman Qadariyah yang dianggap membahayakan pemerintah. Ghailan gigih menyebarkan fahaman Qadariyah di Damaskus sehingga mendapat tekanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 hingga 720 Masihi. Meskipun mendapat tekanan, Ghailan tetap melakukan aktivitinya hingga Umar wafat dan diganti oleh Yazid II pada tahun 720 hingga 724 Masihi. Kemudian pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 hingga 743 Masihi, kegiatan Ghailan terhenti kerana hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman Fikri bin Omar dari kelas DPH 2C, nombor metrik DPH 20205559. Saya akan menerangkan tentang tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Pembahagian Qadariyah. Kebanyakan pengkaji dan pemikir Islam yang melakukan kajian mengenai aliran Qadariyah berpendapat bahawa ia boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Yang pertama, Qadariyah Al-Khalisah, merujuk kepada kumpulan yang diketuai oleh Ma'bad bin Khalid Al-Juhani Al-Basri pada tahun 80 Hijrah dan Ghailan bin Marwan Al-Dimashqi pada tahun 105 Hijrah. Yang kedua, Qadariyah Al-Mutawassitah, merujuk kepada Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Di'amah dan kumpulannya yang terdiri pada para zuhad dan kusas. Berikut adalah senarai nama tokoh-tokoh yang dikatakan beraliran Qadariyah dan nama-nama mereka boleh didapati dalam kebanyakan tulisan oleh para pemikir Islam. Di antara mereka ialah tokoh-tokoh aliran Qadariyah yang meneruskan ajaran Qadariyah. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri bin Abi Al-Hasan pada tahun 87 Hijrah. Kemudian disambung pula oleh Ma'bad bin Khalid Al-Juhani Al-Basri pada tahun 80 Hijrah. Yang ketiga, Ghailan bin Marwan Al-Dimashqi pada tahun 105 Hijrah. Yang keempat, Yunus Al-Aswari. Yang kelima, Ja' bin Dirham. Yang keenam, Muawiyah II bin Yazid bin Abi Sufyan. Yang ketujuh, Abu Yasir Abdullah bin Abu Najih As-Saqafi pada tahun 748 Hijrah, Mekah. Yang ke-8, Wahab bin Al-Munabbih pada tahun 695 hingga 732 Yaman. Yang ke-9, Makhul bin Abu Muslim sekitar 731 Damsyik. Yang ke-10, A'ta' bin Yasir Al-Hilali pada tahun 722 atau 723 Basrah. Selain daripada nama-nama di atas, berdasarkan catatan oleh Dr. Husain Utwan, para ketua Al-Qadariyah dari kalangan kabilah seperti Ar-Raba'iyah dan Al-Yamaniyah yang kelihatan kuat menentang Bani Umayyah terdiri daripada 13 orang. Seterusnya, fahaman Qadariyah. Yang pertama, manusia mempunyai kuasa dan kebebasan penuh untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki, seperti beriman atau kufur. Mereka mempercayai bahawa iman tidak bertambah ataupun berkurang. Allah tiada kuasa. Yang kedua, Allah tiada kuasa menentukan atau mengubah nasib manusia. Dalam persoalan zat Allah, mereka berpendapat Allah adalah sesuatu, tetapi bukanlah seperti setiap sesuatu. Mereka berpegang kepada pendapat yang mengatakan zat dan sifat Allah adalah satu dan sama. Perbezaannya adalah kerana mereka menafikan sifat Allah yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan Allah tidak mempunyai zat dan sifat yang berbeza dan berlainan seperti yang lazim difahami oleh kaum muslimin. Secara umumnya, mereka digelar Al-Mu'attilah, golongan yang menafikan sifat Allah. Dalam persoalan Al-Quran sebagai kalam Allah, mereka berpendapat kalam Allah adalah baru. Pendapat mereka dikatakan sama dengan pendapat Jam bin Safwan daripada aliran Jabariyah Al-Khalisah yang mengatakan Al-Quran makhluk dan bukan qadim. Dalam persoalan melihat Allah, mereka menafikan Allah dapat dilihat dengan mata di kedua-dua tempat, dunia sama ada dunia dan akhirat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Kamil bin Bain. Saya daripada kelas DPH 2D, nombor metrik 2020255552. Saya ingin membincangkan tentang isu yang berkaitan dengan aliran Al-Qadariyah. Secara umumnya,
Mengikut pekaji sejarah, kedatangan Islam di alam Melayu mengakui bahawa Islam disebarkan dan dimulakan oleh tokoh-tokoh sufi dalam bentuk pemikiran tasawuf. Aliran pemikiran lain turut memberikan sumbangan tetapi tidak begitu ketara dan menonjol. Dalam konteks sumbangan kepada perkembangan Islam, di alam Melayu juga Islam yang dibawa dan dianuti oleh orang-orang Melayu Muslim adalah Islam bercorakkan Ahli Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada aliran Asy'ariyah dari segi akidah dan aliran Asy-Syafi'iyah dari segi syariah. Selain itu, isu yang berkait di Malaysia yang timbul di Melaka ialah perbuatan manusia dan mempersoalkan qada dan qadar. Merujuk buku sejarah Melayu menggambarkan bahawa Melaka ketika itu sedang mengalami perbalahan dan masalah tersebut antara pendukung fahaman Al-Jabariyah dengan fahaman Al-Qadariyah, sehinggakan serangan-serangan dalam bentuk perkataan dan perbuatan ditujukan kepada mereka sehingga sampai ke tahap mengkafirkan mereka. Menurut fahaman Al-Jabariyah, ia menganggap nasib atau rezeki seseorang itu sudah ditentukan sejak azali lagi dan manusia tiada memiliki daya ikhtiar atau usaha untuk mengubah kehendak Tuhan. Manakala fahaman Al-Qadariyah mendukung kebebasan ikhtiar manusia atas alasan bahawa manusia bertanggungjawab terhadap perbuatannya diri sendiri. Oleh itu, golongan umarah turut memainkan peranan yang penting dengan memberikan naungan dan memperlihatkan kekuasaan mereka dengan mendapatkan nasihat daripada para ulama untuk mengekang dan menghalangi sebarang bentuk ajaran, pemikiran dan aliran lain daripada bertapak di alam Melayu selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi menyelesaikan masalah ini, ulama telah bersepakat mengeluarkan fatwa di setiap negeri menetapkan 3 perkara, iaitu yang pertama, penghijraan bahawa pegangan umat Islam di dalam negeri adalah Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Yang kedua, pegangan selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak. Yang ketiga, penyebaran apa-apa ajaran dalam apa-apa bentuk pun selain pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang. Oleh yang demikian, kebenaran Islam itu terletak kepada Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai kayu ukurnya dan selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai penyeleweng, salah dan sesat. Penutup. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa walaupun aliran Al-Qadariyah telah lama hilang dari dunia Islam, namun pengaruh dan pemikirannya masih wujud kepada minoriti umat Islam khususnya di Malaysia. Hal ini dilihat secara lebih mendalam, ia akan berkemungkinan polemik dalam pemikiran tidak dapat dihalang kerana berkaitan dengan aspek pemikiran manusia yang sentiasa berkembang dan sentiasa ingin mencapai kepuasan mental dan spiritual, khususnya apabila berdepan dengan pelbagai isu yang mengkehendaki keputusan yang rasional dilakukan. Inilah realiti yang dapat dilihat di kalangan umat Islam di alam Melayu masa kini di Malaysia. Secara majoriti, umat Islam sebaliknya menentang perkara ini, iaitu Al-Qadariyah, kerana secara umumnya mengikuti aliran pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah menjadi pegangan rasmi. Kami sekumpulan telah mengumpul maklumat dari pelbagai jenis website dan buku. Kami telah memilih PDF yang telah ditulis oleh Prof. Madya Dr. Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali untuk dijadikan sumber rujukan berkenaan tentang pengenalan, isu yang berkaitan dengan aliran dan juga penutup. Selain itu, kami telah menggunakan sumber dari website Wikipedia untuk menerangkan tentang latar belakang dan sejarah tentang Qadariyah. Manakala untuk tokoh aliran dan fahaman aliran, kami mengambil maklumat daripada buku Akidah Islamiyah.